Kadang-kadang tuan-tuan, ada di kalangan orang yang memeluk agama Islam, sebelum dia masuk Islam itu, dia akan rasa macam orang memaksa dia. Kenapa dia rasa begitu? Sebab ada masyarakat kita pun yang buat begitu. Contoh, dia nak kahwin, terus bagi tahu dekat dia, kau bila nak masuk Islam? Jumpa je. Tahu dia kenal dengan satu orang yang beragama Islam. Bila jumpa, kau bila nak masuk Islam? Kau ni nak kahwin kena masuk Islam ni. Bila nak masuk? Bila nak masuk? Tuan-tuan, dia akan pressure diri dia. Apa pasal ni, apalah masalah? Bagilah masa dulu dan sebagainya. Dan dia akan rasa macam orang memaksa. Sebab itu tuan-tuan, macam kami ni, kami tidak pernah memaksa sesiapa pun untuk memeluk agama Islam. Antara nasihat yang akan kami berikan kepada dia, kita akan tanya, adakah kamu dah bersedia? Kalau tidak, kita akan bagi tahu dengan dia, take your time, ambil masa kamu, kalau boleh, belajar dulu tentang Islam. Dan kalau dia nak belajar, bagi dia belajar. Kalau dia ada soalan, bagi dia tanya dan sebagainya. Tuan-tuan, samalah macam kita kan. Boleh tak kita paksa seseorang untuk mencintai seseorang lain? Tidak. Dia perlu datang dengan sendiri. Dan kita perlu bagi masa untuk seseorang itu, dan jangan sampai dia fikir dia di dalam keadaan terpaksa atau ada orang yang memaksa dia. Kita perlu berikan kebenaran kepada seseorang itu untuk dia membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Namun dia kena faham. Sekarang kalau ada orang tanya, kenapa seorang non-Muslim tak boleh berkahwin dengan orang Muslim? Kalau orang tanya dengan saya akan bagi tahu, sebenarnya bukan non-Muslim tak boleh kahwin dengan orang Muslim. Orang Muslim tu yang tak boleh kahwin dengan non-Muslim. So, pilihan yang orang Islam ada ini satu sahaja. If you ready to become Muslim, dia boleh kahwin. Kalau tidak, dia kena cari pasangan yang beragama Islam. Sebab apa? Sebab yang saya katakan tadi. Sebab orang Islam, dia tidak boleh berkahwin dengan orang yang masih mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung. Kadang-kadang tuan-tuan, di peringkat awal, orang bila nak memeluk agama Islam dan sebagainya, di kalangan mu'alaf ini, sebelum dia masuk Islam, dia ada banyak persoalan yang bermain di minda dia. Tak terjawab ni. Okey, bila dia dengar penjelasan seseorang, dia akan rasa, okey, agama Islam agama yang bagus, okey, dia ajar benda bagus dan sebagainya, ada sistem yang bagus. Tapi ada persoalan tak terjawab. Sebagai contoh, so dia rasa, okey, Islam kata tak boleh sembah berhala, tapi orang Islam sembah berhala. Berhala apa tuan-tuan? Dia masukkan Kaabah. Tengok, orang Islam punya berhala adalah berhala terbesar di dunia, black box tu. Tetapi dia nak tanya, dia tak tahu dekat siapa dia nak tanya tuan-tuan. Sebab apa dia tak tahu dekat siapa nak tanya? Bayangkan tiba-tiba ada seorang bukan Islam datang dan tanya dekat orang Islam. Tiba-tiba datang dekat tuan-tuan dan tanya, okey, kenapa you orang sembah black box? Dan you orang kata tak boleh sembah berhala, tapi you orang sembah berhala. Rasa-rasa apa yang orang akan jawab? Apa tuan-tuan? Biasanya dia orang akan bagi tahu, kalau dekat luar lah, bukan yang menonton ini, orang-orang dekat luar tu biasanya dia orang akan bagi tahu apa? Kau bukan Islam, apa pasal kau tanya? Kat mana sebenarnya dia nak dapatkan jawapan tuan-tuan? Mana tempat yang ada? Namun persoalan ini bermain di minda dia. Kalau wanita mungkin dia rasa, okey, Islam agama yang bagus dan sebagainya, tetapi kenapa Islam merendahkan wanita? Dia masih tak dapat jawapan untuk perkara-perkara ini. Dan apabila dia tak dapat jawapan, maka dia masih dalam keadaan yang runsing tuan-tuan. Sebab dia tak dapat jawapan lagi kepada benda-benda yang dia perlukan jawapan. Dan benda itu sebenarnya masih menghalang dia daripada membuat keputusan untuk memeluk agama Islam. Sebagai contoh, saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Tengok, persoalan-persoalan ini tuan-tuan, apabila bermain di pemikiran seseorang, selagi dia tidak mendapat jawapan yang convincing untuk diri dia, selagi itu dia masih akan bermain di fikiran dia. Dia sama macam satu gelas air bila kita nak minum. Jika gelas itu dia ada air kopi, gelas tu ada air kopi, dan kita nak masukkan air yang bersih, apa yang perlu kita buat dulu tuan-tuan? Kita perlu bersihkan dulu gelas tersebut. Lepas tu baru masuk air yang
bersih, barulah dia akan jadi air yang bersih. Kalau kita terus masukkan air bersih ke dalam air yang ada sisa kopi tadi, dia tak akan jadi air yang bersih. So benda pertama sekali yang kita kena buat dengan mereka, tanya dengan mereka dahulu, ada tak apa-apa persoalan tentang Islam yang perlu dapatkan jawapan dan sebagainya. Katalah kalau kita tak tahu jawapan tuan-tuan, tiba-tiba dia tanya soalan, alamak susahlah pula soalan ni, kita pun tak tahu jawapan, kita buat apa? Jangan goreng tuan-tuan. Kebanyakan daripada kita buat apa? Sebab manusia ni kadang-kadang di kalangan kita ada masalah. Bila kita tak tahu, kita nak cakap kita tak tahu tu susah sangat. Kita takut orang nampak kita macam bodoh sangat kalau kata tak tahu. Jangan risau tuan-tuan. Bila kita tak tahu, kita cakap tak tahu, saya percaya orang itu akan lebih menghargai kejujuran kita. Tapi bila cakap tak tahu, jangan terus buat tak tahu. Cakap, okey, soalan yang sangat bagus, boleh tak? Okey, tak bagi tahu dengan dia, ini soalan yang sangat bagus. Nanti saya akan dapatkan jawapan. So, pergi cari jawapan dan berikan jawapan kepada dia. Ataupun bawa dia kepada orang-orang yang boleh menjawab persoalan-persoalan dia. Okey, apa lagi cabaran mu'alaf sebelum dia memeluk agama Islam? Dia merasakan, ada mu'alaf yang dia rasa Islam sebelum masuk Islam. Ni sebelum masuk Islam. Dia rasa Islam ni sangat terkongkong lah. Susah lah jadi Islam ni. Sebab apa susah tuan-tuan? Sebab masyarakat kita pun itulah cerita diorang. Bila jumpa dengan orang ni, belum lagi masuk Islam ni, jumpa dengan orang Islam pula tanya, "Ui, kau nak masuk Islam ke?" "Ui, Islam ni susah, kau tahu tak? Kau kena sembahyang 5 kali sehari." Wish, dia pun fikir, 5 kali? Aku masa sekarang ni 2 kali pun susah, seminggu 2 kali pun susah. Ini sehari 5 kali. Lepas tu orang bagi tahu pula, kalau masuk Islam kena puasa. 1 titis air pun tak boleh minum. Wish, air liur pun tak boleh telan. So mamak tu pun jadi takut. Wish, biar betul ni. Lepas tu bagi tahu, masuk Islam kena bayar zakat. Dia pun fikir, bayar zakat, habislah poket aku kosong. Masuk Islam kena pergi haji. Haji Thailand pun aku tak nak pergi, lagi nak pergi haji. So menyebabkan cara kadang-kadang kita sampaikan itu menyebabkan orang rasa Islam itu susah. Sebenarnya Islam itu susah tak tuan-tuan? Tak susah langsung. Tengok tuan-tuan, Islam ini adalah satu produk yang sangat bagus untuk manusia. Dah ada satu sistem yang sangat bagus untuk manusia. Satu modul kehidupan lengkap kepada manusia. Namun, apa masalah kita? Masalah kita, orang yang menyampaikan Islam itu kadang-kala tidak begitu bagus in marketing. Bagaimana nak sampaikan Islam kepada orang. Satu perkara yang batil, jika disusun rapi dan dipresent dengan cara yang elok, akan nampak lebih betul daripada benda yang benar dan betul tetapi tidak dipresent dengan cara yang betul. Inilah yang kadang-kadang berlaku kepada agama Islam. Apa lagi tuan-tuan? Kadang-kadang orang sebelum dia masuk Islam, dia akan fikir, aku nak masuk Islam ke ni? Sebab orang pun akan bagi tahu dengan dia, kau nak masuk Islam ke? Kau tengoklah orang Islam sendiri, banyak sangat masalah sosial. Kau tengok orang Islam, minah rempit, mak rempit, itu, ini, macam-macam. Lepas tu kau nak masuk Islam ke? Sekarang ni dia pun jadi confused. Alamak, apalah aku nak buat ni? Dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita lihat realiti dia, Islam itu adalah satu ajaran yang sangat bagus. Saya tidak nafikan, sebenarnya di dalam setiap komuniti, bukan hanya Islam, apa sahaja komuniti yang ada di dalam dunia ini, pasti ada culprit, pasti ada kambing hitam yang akan membuat kerosakan di dalam itu. Namun persoalan dia, saya bagi contoh. Katalah kalau kita ada satu kereta Mercedes-Benz yang sangat bagus, brand new dan sebagainya. Kereta yang bagus ni, sensor kiri kanan semua ada. Lepas tu kita bagi dekat satu pemandu yang tak ada lesen, yang tak erti nak memandu. Dan apabila dia memandu kereta tersebut, jatuh aksiden, kereta aksiden. Adakah kita akan salahkan kereta ataupun kita akan salahkan pemandunya? Sudah tentu kita akan salahkan pemandunya kan? Adakah itu salah kereta? Tak, kereta itu kereta yang bagus. Pemandunya tak tahu memandu kereta itu dengan bagus. Begitulah tuan-tuan, bila ada masalah, sebenarnya masalah itu bukannya masalah dengan Islam. Islam dah ada very good teaching.
Masalah dengan siapa? Masalah dengan penganut yang kadang-kadang tidak beramal dengan agama itu. Allah